KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya Nurul Aimin Abdul Rahman, dietitian, dalam episod Diet dan Nutrisi yang seterusnya. Pada hari ini kita akan teruskan tentang pemakanan atlet remaja. Sangat sinonim untuk kita tahu apabila bergelar seorang atlet, mereka akan banyak melakukan travelling ataupun terpaksa melakukan perjalanan. Dan ini berlaku disebabkan oleh untuk memenuhi sama ada keperluan latihan mereka ataupun terpaksa travel disebabkan oleh competition ataupun pertandingan. Jadi untuk bergerak ke satu tempat ke tempat yang lain adalah sangat common kepada atlet remaja dan juga atlet-atlet yang lain. Mereka mungkin akan bergerak dengan ibu bapa, dengan jurulatih, bersama manager ataupun bersama tim atau kawan-kawan mereka yang lain. Tetapi banyak cabaran yang terpaksa dilalui oleh atlet-atlet ini, seperti terpaksa berubah rutin-rutin latihan mereka, pada masa yang sama terpaksa adaptasi dengan persekitaran yang lain, dan sekiranya mereka terpaksa travel jauh ataupun keluar negara, mungkin atlet juga akan mengalami jet lag ataupun kelesuan. Selain itu, apabila terpaksa travel, atlet juga perlu mencari ataupun mempunyai masalah dalam mendapatkan makanan yang sesuai, mencari makanan yang ada di kawasan-kawasan yang sememangnya mereka tidak biasa. Okey. Dari segi familiarization ataupun makanan-makanan yang biasa dijumpai juga menjadi satu cabaran buat atlet untuk berada di kawasan yang baru. Selain daripada itu, atlet mungkin juga mempunyai masalah dari segi kesihatan apabila berada di tempat baru, yang mana ia melibatkan gastrointestinal problem illness yang disebabkan oleh makanan ataupun kebersihan air di kawasan yang lain. Selain daripada masalah gastrointestinal, mungkin juga mereka akan ada keseronokan berada di tempat yang baru, yang mana mungkin menyebabkan mereka temptation untuk mendapatkan makanan daripada dining hall tersebut. Pada masa yang sama, disebabkan oleh berada di persekitaran yang baru, mereka mudah distraction ataupun hilang fokus kepada latihan ataupun competition mereka. Ini adalah antara cabaran-cabaran yang mungkin dilalui oleh atlet apabila terpaksa berjauhan daripada tempat asal mereka untuk ke mana-mana destinasi disebabkan oleh tujuan latihan maupun tujuan competition, dan mereka mungkin berada jauh dalam satu jangka masa yang pendek ataupun panjang, di mana kadang-kadang travelling ataupun mereka terpaksa melakukan perjalanan itu untuk tempoh yang singkat, contohnya berada di dalam kereta untuk tempoh yang singkat disebabkan oleh jarak yang dekat, ataupun terpaksa melakukan perjalanan dalam tempoh dan jangka masa yang panjang apabila lokasi training ataupun lokasi pertandingan sangat jauh daripada tempat tinggal mereka. Ini semua adalah satu cabaran bagi atlet untuk memastikan keperluan mereka masih berada pada tahap yang baik, mengamalkan pemakanan yang betul bagi memastikan mereka sentiasa perform, mengekalkan prestasi dan juga jisim tubuh badan mereka semasa latihan maupun semasa bertanding nanti. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bagi atlet untuk melakukan perjalanan, mereka perlu menyediakan checklist ataupun senarai semak. Dengan adanya senarai semak, atlet akan lebih bersedia bagi merancang perjalanan yang lebih teratur. Apakah senarai semak yang perlu disediakan oleh atlet dan kenapa atlet perlu sediakan senarai semak tersebut? Apabila seseorang atlet telah mendapat tahu dia akan menjalani latihan ataupun pergi menghadiri satu-satu competition, dia perlu dapatkan lebih maklumat tentang perjalanan yang atlet akan buat. Antaranya, dia dah tahu dia punya destinasi yang hendak dituju, dia tahu bila dia nak travel, iaitu tarikh dan masa yang telah ditetapkan, berapa lama tempoh pertandingan tersebut, dan juga perlu ada arrangement dari segi transportation ataupun pengangkutan atlet ke tempat tersebut. Dan mana atlet boleh bincang perkara ini bersama dengan kalau remaja bersama dengan ibu bapa, ataupun boleh berbincang bersama dengan jurulatih yang membawa atlet maupun bersama dengan pengurus pasukan atlet itu sendiri. Okey, apa antara checklist yang boleh atlet sediakan? Dia bergantung kepada lokasi yang atlet perlu pergi. Setengah tempat ataupun kalau ke luar negara, mungkin faktor vaksinasi sangat penting untuk atlet sediakan. Kemudian atlet boleh semak dari segi any alahan ataupun any allergies yang ada kepada atlet. Seterusnya, atlet boleh tahu ataupun buat senarai semak untuk keadaan-keadaan medical illness yang ada pada atlet tersebut. Selain daripada itu, atlet boleh dapatkan lebih maklumat tentang venue ataupun tempat yang atlet perlu pergi. Yang mana ini akan membantu atlet untuk lebih kenal kawasan tersebut dan lebih mudah untuk atlet dapatkan makanan apabila atlet lebih mengetahui kawasan yang dia akan tinggal untuk satu tempoh jangka masa. Apabila atlet lebih mengenali kawasan tersebut, maka atlet lebih mudah nak mendapatkan makanan dalam kawasan yang sama, dan ini akan membantu atlet untuk mendapat keperluan nutrien atlet. Selain daripada itu, atlet boleh lebih bersedia untuk sediakan any food, makanan yang mungkin dirasakan perlu untuk dibawa bersama. Ini suplemen ataupun makanan tambahan, mungkin juga ubat-ubatan untuk atlet bawa apabila atlet lebih bersedia dengan senarai semak yang atlet sediakan. Yang pertama, pre-travel checklist. Seterusnya, apabila atlet memulakan perjalanan, atlet akan naik satu-satu transportation, sama ada sekejap atau panjang bergantung kepada destinasi. Maksudnya, atlet akan terpaksa travel on the road ataupun eating on the road. Di dalam kenderaan, sama ada public transport, kenderaan sendiri, ataupun mungkin menaiki bas bersama dengan tim atlet. Okey, jadi disebabkan ini, tempoh perjalanan tu berbeza-beza, atlet boleh sediakan makanan, boleh sediakan snack supaya dalam tempoh perjalanan atlet masih mengambil cukup makanan, masih ada tenaga dan tidak perlu berlapar. Apa yang atlet boleh sediakan untuk prepare atau bawa sekali adalah bergantung kepada sama ada atlet ada cooler pack ataupun tiada cooler pack. Kenapa ini penting? Sebab makanan yang hendak disediakan untuk snacking sepanjang perjalanan dalam transport bergantung kepada suhu dan jenis makanan tersebut. Sekiranya atlet ada cooler pack, dia mungkin boleh sediakan snack seperti susu, sandwich yang ada protein, kemudian boleh letakkan yogurt ataupun cheese sebagai sumber makanan yang mana sensitif terhadap suhu. Tetapi sekiranya atlet tidak mempunyai cooler bag ataupun bekas cooler untuk kekalkan suhu makanan, atlet boleh pergi kepada makanan yang lebih mudah dibawa. Contohnya sumber-sumber karbohidrat, mungkin boleh ada bun, mungkin boleh bawa biskut, mungkin boleh bawa any sandwiches yang tahan suhu, ataupun bun-bun yang ada filling yang berbeza, ataupun cereal bar ataupun energy bar yang mana atlet rasa boleh dimakan dalam tempoh perjalanan. Jadi dengan cara ini, sepanjang perjalanan atlet tak akan ada masalah dari segi rasa lapar yang berpanjangan. Dan ini penting untuk kekalkan prestasi atlet. Dan sepanjang perjalanan juga jangan dilupakan keperluan air. Ini sangat penting untuk pastikan atlet masih mengambil air yang mencukupi dalam tempoh perjalanan untuk kekalkan hidrasi. Kita tak nak apabila sampai destinasi, atlet mungkin mengalami dehidrasi disebabkan oleh tiada bekalan air yang mencukupi. Setelah berada eating on the road, pada masa yang sama, kalau kita perasan, kalau kita travelling, kita ada banyak tempat-tempat pit stop yang boleh kita singgah. Antaranya, kita boleh singgah di kedai serba nikah. Okay, jadi bila kita ada peluang ataupun ruang untuk singgah,
di kedai serba nikah, kita mungkin boleh cari makanan yang kita rasakan sesuai untuk dibawa ataupun makan dalam perjalanan tersebut. Antaranya mungkin boleh beli cereal bar ataupun makanan-makanan yang biasa kita beli ataupun biasa kita makan sebelum-sebelum ni. Tapi jangan lupa untuk tengok kepada food label makanan tersebut. Dalam pit stop kita juga boleh singgah di kedai-kedai seperti fast food ataupun kita kata kedai-kedai makanan segera. Kedai-kedai tersebut food chain seperti itu. Apa yang boleh kita lakukan adalah cuba untuk cari food label di kedai-kedai tersebut. Tengok kebanyakan kita punya fast food dah sediakan food label yang mana dekat situ kita boleh buat pilihan sendiri untuk cari makanan yang rendah lemak. Kemudian pilih air yang sesuai. Elakkan air seperti kafein, elakkan air seperti carbonated drink yang mana akan menyebabkan atlet mengalami ketidakselesaan perut. Seterusnya, pastikan makanan yang dipilih di fast food itu ada side orders ataupun side seperti yang lebih sihat, contohnya kalau ada buah ataupun sayur-sayuran untuk dijadikan side, dan sekiranya berpeluang untuk upsize ataupun diberi ruang untuk meningkatkan saiz makanan tersebut, kalau boleh tidak perlu upsize makanan tersebut kerana bimbang, kita mungkin mengambil makanan yang berlebihan. Kalau ada ruang untuk pergi kepada sandwiches punya chain, ia adalah pilihan yang lebih baik yang mana kita boleh buat pilihan karbohidrat, sayur-sayuran, lauk ataupun protein yang rendah lemak. Kemudian juga boleh buat pilihan untuk air yang lebih baik ataupun boleh ambil makanan itu secara ala carte, tak perlu diambil dengan set sekiranya set yang disediakan itu kita lihat kurang sesuai untuk keperluan atlet. Jadi itu adalah panduan yang adik-adik boleh dapatkan apabila berada dalam perjalanan dan ada pit stop tertentu. Seterusnya, apabila sampai di destinasi latihan ataupun competition, adik-adik akan berada di hotel. Okey, ini kita dah buat checklist tadi. Kita dah dapat information tentang hotel tersebut. Jadi berdasarkan information tersebut ataupun maklumat yang kita dapat, kita boleh kenal pasti sama ada makanan hotel tersebut sediakan breakfast atau tidak. Kelengkapan lain yang ada dalam bilik hotel tersebut, sama ada peti sejuk ataupun microwave. Apabila kita dapat tahu dua maklumat ni, kita boleh lebih bersedia untuk sediakan makanan yang mungkin kita boleh simpan di dalam peti sejuk dan boleh panaskan untuk dimakan, dan kita akan ada sentiasa ada supply of makanan di dalam bilik. Dan apabila turun untuk breakfast di hotel, pastikan dalam buffet line itu kita memilih makanan yang sebenar ataupun whole food, fokus kepada nutrien, fokus kepada karbohidrat, fokus kepada buah-buahan dan juga fokus kepada makanan-makanan yang rendah dengan lemak. Elakkan ataupun jangan pergi ke kawasan yang ada pastry yang mana kita tahu makanan-makanan tersebut tinggi lemak dan juga tinggi dengan gula. Jadi apabila berada di hotel, untuk sarapan pagi tak ada masalah, tapi kita perlu bijak buat pilihan semasa berada di buffet line di hotel. Dan sekiranya berada di hotel juga mungkin kita perlu eating out ataupun terpaksa cari makan untuk makan tengah hari mahupun makan malam. Di mana kalau kata nak mencari restoran untuk lunch ataupun dinner, kita perlu ada kajian sekilas tentang restoran tu dan pastikan restoran tu berdekatan dengan kawasan yang kita tinggal ataupun hotel yang kita tinggal. Jadi kalau ramai, kita mungkin boleh buat extra booking supaya kita dapat jimatkan masa, dan pastikan restoran tu provide ataupun sediakan banyak pilihan menu yang sesuai. Ada banyak pilihan air dan atlet boleh memilih untuk makan makanan apa yang ada dijual di restoran tersebut. Apabila dia dirancang dengan tersusun, maka atlet boleh lebih mudah untuk pastikan dapat bekalan makanan daripada sepanjang perjalanan dari rumah sehingga sampai ke destinasi latihan ataupun destinasi pertandingan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai semua, kita bertemu kembali. Jadi untuk yang seterusnya, atlet mungkin terpaksa menyediakan makanan sendiri. Jadi apabila atlet terpaksa menyediakan makanan sendiri, maka atlet perlu ada perbincangan bersama coaches ataupun manager ataupun juga dengan tim untuk menyediakan cook ataupun tukang masak. Okay, dia tak dapat nak beli dekat luar, tak dapat makanan pada hotel, jadi dia kena prepare the food sendiri. Jadi apabila ini berlaku, atlet perlu ada perancangan dari segi menu yang sesuai, dari segi costing dan dari segi bajet, dan kena tengok kapasiti tim tersebut. Sekiranya tim sport, dia tengok kapasiti sama ada tak kemampuan tim tersebut untuk sediakan makanan sendiri. Dengan cara ini lebih mudah supaya tim dapat masak makanan yang mereka perlukan bersesuaian dengan waktu latihan dan juga waktu competition. Dengan cara ini juga dia boleh agih-agihkan sama ada atlet yang membuat pembelian ataupun shopping groceries, dan juga ada atlet yang perlu sediakan makanan. Jadi walaupun terpaksa masak, akan jadi lebih teratur apabila atlet ada perancangan yang lebih awal. Prepare makanan sendiri mengikut keperluan supaya boleh fulfill keperluan karbohidrat, protein, fat untuk tempoh yang mungkin jangka masa panjang. Seterusnya, atlet boleh juga mungkin makan di dining hall, yang mana ini melibatkan biasanya game-game yang besar macam Olimpik, Sukma, yang mana atlet disediakan makan dan makan di dining hall. Dan ini sebenarnya cabaran yang sangat besar bagi atlet untuk makan di dining hall. Apabila berada di dining hall, atlet perlu fokus kepada keperluan nutrien yang atlet perlukan, fokus kepada main meals dan fokus kepada snack yang atlet perlukan. Dan dia tidak perlu compare pengambilan makanan atlet itu dengan rakan-rakan atlet yang lain, kerana kita mempunyai keperluan yang berbeza. Dan pastikan apabila makan di dining hall, tengok semua makanan, pilih makanan yang sesuai, pastikan seimbang, ada semua kumpulan makanan. Elakkan overeating ataupun makan berlebihan, yang mana ini mungkin menyebabkan atlet mengambil kalori yang berlebihan. Penting juga untuk atlet tidak stay terlalu lama di dalam dining hall, kerana ini juga menyebabkan risiko pengambilan makanan yang berlebihan disebabkan oleh hangout di dalam dining hall. Itu antara panduan-panduan yang boleh atlet ambil apabila eating out, yang mana jauh daripada rumah, untuk makan dengan makanan yang disediakan. Seterusnya, disebabkan oleh eating out ni, atlet juga mungkin berisiko untuk dapat penyakit bawaan makanan ataupun bawaan air, yang mana bila berada di luar, ini sangat penting supaya atlet lebih fokus dan juga untuk elakkan food poisoning, elakkan cirit-birit, elakkan masalah-masalah gastro yang lain. Okey. Jadi atlet perlu sentiasa menjaga kebersihan, sentiasa mencuci tangan apabila berada di luar, elakkan makan makanan yang mentah, yang mana kita risau ada kes-kes kontaminasi makanan. Pastikan makanan itu mempunyai masa masak yang mencukupi dan tidak disediakan terlalu awal, dan menyebabkan risiko-risiko untuk dia dah tercemar. Dan juga elakkan membeli makanan yang berada di tepi-tepi jalan, yang mana kita tak pasti dia punya kebersihan ataupun hygiene. Dengan cara ini, atlet boleh mengelakkan penyakit bawaan makanan ataupun bawaan air itu tadi. Okey. Jadi kalaulah berlaku juga masalah-masalah ini, mungkin atlet akan ada masalah loya ataupun nausea, muntah-muntah dan juga cirit-birit. Sekiranya loya ataupun nausea dan muntah, atlet boleh pastikan untuk dapat langkah awal untuk elakkan makan makanan terlebih dahulu, tapi pastikan ada pengambilan air yang berterusan. Seterusnya, pastikan makan makanan yang kering, yang mana membolehkan atlet makan makan makanan seperti biskut, roti, yang mana kemudian gradually bertukar kepada makanan-makanan yang lain untuk kurangkan rasa loya dan muntah tadi. Yang seterusnya, sekiranya diarrhea ataupun cirit-birit, kepentingan air sangat krusial ataupun kritikal pada waktu ini, dan kena ada pengambilan air yang berterusan dan juga electrolyte. Okay, jadi atlet perlu fokus untuk tidak ambil makanan-makanan yang pedas, tidak ambil makanan-makanan yang high in fat, dan kalau boleh sekiranya ia berlanjutan, berterusan, atlet boleh dapatkan medical professional untuk mengambil ubat yang bersesuaian. Okey. Jadi sebagai kesimpulan ataupun tips-tips akhir untuk atlet penting, atlet perlu fokus kepada semua kumpulan makronutrien untuk dapatkan karbohidrat, protein dan lemak berserta dengan air untuk pastikan sepanjang perjalanan dan berada di tempat
pertandingan maupun latihan mendapat semua nutrien. Pada masa yang sama, atlet perlu ada knowledge untuk pastikan atlet sentiasa makan makanan yang bersih dan elakkan penyakit-penyakit yang menyebabkan atlet mengalami masalah kesihatan sehingga mengganggu prestasi atlet. Oleh itu, kita jumpa lagi dalam episod-episod yang lain, diet dan nutrisi.